Okey. Tengok nombor 2 ni. Kamu masuk nombor 2 ni kamu boleh buat tak? Permudahkan ungkapan yang berikut. Boleh tak? Susah tak ini? Cikgu bagi kat A, B, C, D kan cikgu bagi kat lain-lain orang. Okay. Ni yang A tu cikgu nak bagi kat siapa? A, cikgu ikut turutan kat sini lah. Cikgu bagi kat Huda. Huda dah jawab A. Lepas tu B ni cikgu bagi kat Aisyah. Aisyah jawab B. C ni cikgu bagi kat Nurin. D ni cikgu bagi kat Izzat Atirah. Boleh? Jadi cuba kamu jawab A, B, C, D ni tengok boleh tak? Start dengan Huda dulu nah. Oh sorry. Nampak tak soalan dia? Nampak. Nampak. Okay. Huda boleh tak jawab, bagi tahu cikgu macam nak jawab soalan 2A tu dulu. Boleh terus tambah asas ni. Kalau 5 darab dengan seorang lagi tu kita akan tambah asas kan? Cikgu tulis dulu soalan ni. Kamu beritahu apa dia jadi ya. 1 tolak 2N darab dengan 5 N campur 2 bahagi 5 N tolak 3. Okay, first kita buat apa? 1 tolak 2N tambah N tambah 2. 1 tolak 2N campur 2 boleh terus gabung dengan ini tak? Boleh. Jadi kalau belah sini tambah, yang belah kanan ni? Tolak. Okay, jadi kita tambah sebelah, lepas tu ditolak sebelah. Jadi 1 tolak 2N tambah N campur 2. Lepas tu? Tolak N tambah 3. Kena buat kurungan tak? Buat kurungan. Kena buat kurungan. Okay, cuba Huda settle tu dapat berapa? Sekejap 9 tolak 2N cikgu. 9 tolak 2N. Cuba kira semula. Okay, 6. Okay, 6. Tak bagi 6? 6 tolak 2N. 6 tolak 2N. Okay, jadi kalau macam ni, sebab kita ada satu asas saja kan? Kita biar dia semua ke atas negatif ni tak apa. Faham? Tapi kalau kata Huda jawab ataupun semua orang jawab, negatif 2N campur 6. Kalau kamu dapat tulis akhirnya kamu kira negatif kat depan, kamu tukarkan supaya positif tu duduk depan. Boleh? Di jawapan akhir tu kita letak yang nombor yang positif kat depan. Nah, ni betul jawapan dia 5 kuasa 6 tolak 2N. Positif number kat depan. Okay, B. Tadi siapa cikgu suruh jawab B tadi? Saya cikgu. Okay, Aisyah. Okay, first kali kita buat apa Aisyah? Nampak tak sekali kita nampak dekat bahagian bahagian penyebut tu kan dia ada darab kan, asas dia sama. Tapi sebelum tu 16 tu kita kena tukar dulu jadi 4 kuasa 2 sebab kita nak samakan semua dia punya asas. Aisyah buat B ke C? Pening dah. Okay, B senang. B cikgu, sorry. 3 kuasa 4N. Yang bawah tu kan darab. Okay. Yang bawah tu kita buat apa? Kita kena tambahkan dia punya kuasa tu. Jadi dia jadi 3 kuasa 2N tambah N tolak 2. N tolak 2. Okey, jadi bawah dia jadi berapa tu? 3N tolak 2. Dia jadi 3N. Betul, 3 kuasa 3N tolak 2. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu kuasa indeks tu kita kena tolak dengan yang atas punya kuasa indeks, kita kena tolak dengan kuasa indeks yang bawah. Jadi kalau kata dia tulis per, kita boleh tukar dia jadi bahagi kan? Jadi kalau kata kita tukar mungkin kita nampak lagi jelas yang dia sama dengan hukum yang bahagi tu kan, macam ni kan? Lepas tu Aisyah kumpul kan, betul tak?
Jadi kita kumpulkan bahagi jadi Tolak. Jadi part N kena buat kurungan tak? Kena. Jadi kita buat kurungan, semua yang dalam kurungan ni kita kena negatifkan. Okey. Jadi dapat jawapan apa last kali? 3 kuasa N tambah 7. 3 kuasa N campur 7. Okey, ingat kalau kata bahagi, lepas tu nombor dia panjang, kamu kena darabkan negatif sign ni dengan dua-dua orang ni. Maknanya dia jadi negatif 3N campur dengan 2 kan? Baru kata kamu boleh selesai kan? Okey, yang next tadi siapa? Nurin kan? Ya. Nurin. Nurin boleh jawab C. First kali buat apa? First tu 16 tu kena tukar jadi 4. Okey, 16 tukar jadi 4. 4 kuasa berapa? 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Darab dengan 4 kuasa N tolak 3 kan? Okey, jadi bawah ni? Bawah tu kalau tulis balik. Tulis balik dulu. Okey. Lepas tu? Lepas tu yang atas tu kena buat 4. Lepas tu 2 tambah N tolak 3. Okey, 4, 2 campur N tolak 3. Maknanya kamu gabungkan dia dengan hukum pendarapan tu kan? Bawah tu boleh buat sekali? Bawah pun boleh buat? Boleh. Boleh. Jadi kita dapat apa? 4 kuasa? N tambah 1. Okey, lepas tu dia jadi apa dua-dua orang ni atas bawah? Dia akan jadi 4 N tolak 1. N tolak 1 per 4 2N tambah 1. 2N campur 1. Okey, last kali tinggal apa? Tinggal nak buat apa? Kena tolak indeks dia tu. per kan, jadi bahagi. Maknanya 4N tolak 1 tolak dengan? Tolak dengan kurungan 2N tambah 1. 2N campur 1. Okey, dapat jawapan apa? Dapat jawapan 4 negatif N tolak 2. Negatif N tolak 2. Okey, boleh biar macam ni tak? Kena tukar. Kena tukar. Kita boleh faktor keluar negatif ni Nurin. Jadi kalau kita letak negatif kat luar dalam kurungan jadi apa? N tambah 2. N tambah 2. Okey, jadi kalau ada negatif maksudnya kita boleh buat apa? Kena jadikan dia 1 per. Kita letak dekat bawah supaya indeks dia jadi positif. Jadi dia akan jadi 1 per 4. 6 tambah 2. N campur 2. N tambah 2. Okay, betul. Okay, pandai. Okay, jadi kalau kata negatif-negatif kita boleh faktor. Yang tadi tu yang Aisyah ni lain lah sebab satu negatif satu positif kan. Jadi kalau dua-dua negatif kita boleh faktor. Jadi bila kata dua-dua negatif kita boleh letak di bawah supaya dia jadi positif. Okay, pandai. Alright, last kali Izzah. Izzah nampak soalan dia? Ya. Okay, boleh. Saya nak buat first kali buat apa? Saya tulis dulu soalan dia tau. 9 kuasa 2x darab 27x tolak 3 bahagi dengan 35 tolak x. Alright, first buat apa? Samakan asas. Okay, 9 ni tukar jadi apa? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 dia akan jadi darab dengan 2x kan? Macam ni kan? Okay. Jadi 27 tukar jadi apa? 3 kuasa 3 3. kuasa 3. Yang ni pun sama, kita kena letak x tolak 3 tu dalam kurungan kan? Okay, last kali yang ni dah 3, jadi 3, 5 kuasa negatif x. Okay, lepas tu buat apa? Darab punca. Darab dalam. Okay. Yang ni jadi apa? 4x. 4x. Okay, darab dengan 3 kuasa? 3x tolak 9. Okay. Bahagi dengan 3, 5 tolak x. Okay, tinggal last kali. Kita kumpulkan dia. Yang macam mana kita kumpulkan, Izzah? 3, 4x tambah 3x 3x tolak 9 tolak kurungan 5 tolak x. Okay. Alright, selesaikan dapat berapa? 3 kuasa 9x tolak 14. Ya ke 9? 4, 5, 6, 7 8 kan? Mari kita buka kurungan tu dulu. 4x tambah 3x tolak 9 tolak 5 tambah x kan? Okay, jadi ada berapa x kat situ?
8x. Okey, 8x tolak dengan? 14. Okey, betul. Yang ni biar je jawapan dia macam ni lah sebab kita dah ada positif kat depan. Okey, pandai. Betul. Alright, boleh dah? Okey. Mari cikgu tunjukkan kat kamu nombor 3 tu. Tunjukkan. Jadi kalau soalan tunjukkan sebenarnya dia lagi senang sebab apa? Dia dah tulis jawapan dia. Maknanya kamu kena ubahkan yang belah kiri ni supaya last kali dia sama dengan belah kanan. Boleh? Itu maksud soalan tunjukkan. Dia tunjukkan ni paling senang sebab dia dah bagi kamu jawapan akhir. Jadi kamu tahulah kamu kena tunjuk sampai dia jadi macam yang sini. Okey. Ni maknanya kiri kena jadi sama dengan kanan. Baru kata kita dah tunjuk lah. Okay, jadi macam mana kita nak bagi kiri ni sama dengan kanan? First kali kita kena buat apa? Buka asas. Yang ni. 2, kita akan ubah yang ni. 2x tolak 4 ni. Macam mana kita nak ubah 3x. dia? 3x. Padahal macam tak jadi. Okay. Okay. First kali kita buat apa? Macam mana yang ni nak jadi seperti 8/16 ni? First kali kita kena buat apa? Kalau dia dah jadi satu sebutan, kita boleh pecahkan tak? Kita boleh pecahkan dia balik kan? Kita pakai rule yang sama tapi terbalik. Ni kalau kata tolak tu apa? Tolak kan? Tolak tu bahagi. Jadi dia sama dengan apa? Kalau kita pecah dia jadi dua benda yang asas 2 juga. 2 kuasa 3x. Lepas tu yang belakang per 2 kuasa 4. Per dengan 2 kuasa 4. Ataupun kalau kata kamu tak boleh tulis macam ni lagi, kamu tulis 2 kuasa 3x bahagi dengan 2 kuasa 4 kan? Betul? Kalau kata tolak maksudnya dia bahagi kan? Jadi kalau bahagi maksudnya dia duduk bawah kan? Okay, jadi yang ni jadi last kali kita nak jadikan dia 8x kan? Jadi senang lah, maknanya kita tukarkan 2 kuasa 3 sama dengan apa? 8. 8. Jadi dapatlah. Jadi 8 kuasa x, 2 kuasa 4 dapat berapa? 16. Okey, jadi maknanya jalan kerja dia yang ni. Ini yang markah kamu. Boleh kamu applykan hukum indeks. Okey, jadi tu cikgu kata hukum indeks tu kita boleh guna dia 2 hala. Maknanya daripada dia banyak sebutan jadi satu sebutan ataupun daripada satu sebutan kita buka dia jadi banyak sebutan. Boleh? Jadi kita boleh guna dia ke kiri atau ke kanan, macam tu lah kita boleh pakaikan dia dua-dua hala. Okey, betul lah. Jadi bila kita dah dapat jawapan ni maknanya kita dah shown. Tak tulis pun tak apa. Shown. Okey, dah ditunjukkan. Okey, nombor 4. Tunjukkan bahawa 5 kuasa n campur 1 campur 5 kuasa n boleh dibahagi tepat kepada 6. Jadi yang ni kamu tak pernah buat lagi, jadi cikgu tunjukkan ke kamu nombor 4 ni. 5 kuasa n campur 1 tambah 5 kuasa n. Dia kata last kali boleh dapat jawapan yang semua jawapan 5 kuasa n ni boleh bagi 6 kan. Jadi kamu nampak apa masalah dia kat sini? Apa masalah dia? Kita tak boleh apply hukum indeks sebab apa? Sebab dia tambah kan. Jadi kita boleh pecahkan yang ni. 5 kuasa n campur 1 jadi apa? 5 kuasa n. 5 darab 5. Darab 5 kuasa 1 kan? Betul? Campur dengan 5 kuasa n. Jadi cikgu kira tunjuk kat kamu yang ni kita kirakan sebagai sebutan pertama kita. Yang ni sebutan kedua. Apa yang sama antara sebutan pertama dengan kedua ni? 5n. 5 kuasa n tu kan? Jadi sekarang ni kalau kata kamu dapat yang ada tambah, tolak, maknanya dia bukan darab bahagi, kita pakai kaedah pemfaktoran. Boleh. Jadi kita boleh keluarkan siapa? Kita boleh faktor keluar siapa? 5 kuasa n. Jadi kita boleh keluarkan 5 kuasa n daripada sebutan yang pertama ni dengan sebutan yang kedua ni. Kalau kita buat keluar 5 kuasa n daripada 5 kuasa n darab 5 kuasa 1 ni, dia akan tinggal 5 kuasa 1 saja. Boleh? Kalau kita buat keluar 5 kuasa n daripada 5 kuasa n, kita dapat apa? Tinggal apa? 1. Jadi kat dalam kurungan ni kita ada 5 kuasa 1 tambah dengan 1. Okey, jadi 5 kuasa 1 tambah 1 dapat apa? 6. Jadi betul lah ni, ini jawapan dia. Kalau dia kata tunjukkan bahawa boleh dibagi tepat dengan suatu nombor, maknanya bila kamu dah faktor kan, kita dapat nombor yang ditulis ni. Dia ada 6 dalam dia.
Jadi kalau kata N ni kuasa apa pun, kata dia kuasa 10 ke, kuasa 15 ke, kita still boleh faktorkan dia jadi sesuatu benda yang ada 6 kat dia. Boleh? Jadi dia boleh dibahagikan dengan tepat dengan 6 sebab dia ada 6 yang kita dah prove kan lah. Kalau kata dia ada 6 kurungan 6 tu maknanya dia boleh dibagi tepat dengan 6. Boleh? Maknanya kita dah tunjuk lah. Ni yang dia nak. Kita kena guna pemfaktoran nak tengok nombor apa yang kita dapat tinggal lepas kita dah bawa keluar kuasa N tu. Boleh? Jadi soalan ni pun soalan yang biasa keluar dalam SPM. Dia tanya kamu boleh tak dibagi tepat dengan suatu nombor tu kan. Jadi kalau kamu nampak tambah kita faktor kan, lepas tu kita tengok. Kalau dalam kurungan tu 6 maknanya betul lah. Semua nombor 5 kuasa N ni kita boleh bahagikan dengan 6. Boleh nak? Okey. Jadi kita nak buat soalan yang dalam buku teks kamu pula. Okay, sebab buku teks kamu ni cikgu tengok soalan dia tough sikit. Jadi cikgu bubur yang soalan yang senang sikit dulu. Okey, tapi yang ni senang cikgu bagi kat siapa nak buat lah. Kita bagikan A dengan jadi kamu dah tahu pemfaktoran kan, jadi bolehlah B tu pun boleh, C pun boleh, D pun boleh. Macam cikgu tengok siapa yang tak kena lagi. Ada berapa orang dalam ni? Okay. Safwatul A, boleh? Boleh. Ya, buat B. Nadia buat C. Okay. Lepas tu Syafiqah buat D. Nah? Okay. A, B, C, D. Siapa tu boleh start dulu? Okay. Kita cikgu macam nak selesaikan tu. A tu 4 kuasa 2M darab dengan 4M bahagi dengan 4N. Okay, first kita buat apa? Tambah indeks. Kita tambahkan indeks tu. Mana satu yang kita boleh tambah? Yang atas. Okay, dia jadi apa? 2N tambah M. Okay, betul. Okay. Lepas tu kita nak buat apa dengan 4N kat bawah ni? Kena buat apa? Kena tolak. Kita tukar dia jadi tolak sebab dia bahagi kan? Di last kali dapat jawapan apa yang ni? 4 2N sama 2M tolak N. tolak kurungan. Okay, ini sebab dia ada satu sebutan je, tak payah berkurungan pun tak apa. Okay, jadi last kali dia jadi apa? N 4 N N. tambah M. Okay, betul. Okay, pandai. Okay, next person pula. B. Dah ready dah? Okay, B. Fakihah kan? Yeah. Okay, tolong cikgu selesaikan. 3M tambah N tolak 3M. Apa dengan 3M? Okay, Fakihah, first kali kita boleh buat apa tingkat atas ni? Dia tolak. Jadi kita kena faktorkan. Jadi macam mana kita nak faktorkan keluar siapa? Apa yang sepunya antara kiri dengan kanan ni? Apa yang sama? M. 3 kuasa M kan? Jadi kalau kata kita faktor keluar, kita nak faktor keluar siapa? M. Dia M saja, dia mesti datang 3M. 3 kuasa M. Okay, jadi kalau kita letak 3 kuasa M kat luar, dalam tu tinggal apa? Yang ni kalau buat keluar 3 kuasa M tinggal berapa? N. Ya, kata N saja, dia 3 kuasa 3M. 3M. kuasa Dia macam ni kan tadi, 3M darab dengan 3 kuasa N kan? Jadi kalau kita buat keluar 3M, dia tinggal 3N. 3N. Okay, yang belakang ni kalau buat keluar 3M daripada 3M dapat apa? Cikgu, bukan 2 ke cikgu? Mana kat mana? 2. M sama 2. Tadi. Betul. Okay. Jadi kita ubah. Jadi ni 2. Okay, yang belakang ni kalau kita buat keluar 3 kuasa M, keluarkan 3 kuasa M, dia jadi apa? 1. 1. Okay, nasib baik cakap. Kalau tidak cikgu pun buntu. Okay, jadi kita boleh buat apa dengan 3 kuasa 2 tolak dengan 1 ni?
Fakir 3 kuasa 3. Tolak. Dapat berapa? 2 kuasa 2. 3 kuasa 2 tolak 1. Picit ke kereta? 8. 8. Okay, kamu dapat 3M 3M ni. Kita boleh buat apa dengan diorang ni? Potong. Potong. Jadi jawapan dia tinggal apa? Jawapan akhir tinggal apa? M tambah 8. Nak ada M dah. Kita dah potong. 8. 8. Okay, jawapan dia 8. Okay, next person. Okay, siapa C tadi? Cikgu. Nadia. Ya? Kalau 8 tu tukar jadi 2 kuasa 3 boleh ke cikgu? Kamu tulis jawab last kali 2 kuasa 3. Cikgu rasa cikgu terima juga. Tapi kalau nombor bulat cikgu rasa dia jawapan akhir yang lebih akhir lah boleh. Kalau nombor bulat kita biar jawapan nombor bulat. Okay. Nah, okay. Nadia Nadia. Okay. Nadia tak apa kita buat sama-sama. Boleh? Alright, nombor C kan? Okay, C ya. Jadi kita tengok dulu apa hukum-hukum yang kita boleh apply. Jadi 5 kuasa X tolak 1. Kat luar dia ada kuasa 3 darab dengan 4XY kuasa 2 bahagi dengan XY kuasa negatif 4. Okay. Jadi first kali kita boleh buat apa? Apa yang kita boleh buat dengan kuasa kat luar kurungan tu? Nah. Apa kita boleh buat? Ni. Kalau ada kuasa kat luar kurungan kita kena buat apa? Kita kena darab masuk. Boleh? Kita darab masukkan dia. Jadi sebab yang ni ada 2 benda kita kira. Jadi bila kita darab masuk 3 ni kita kena darab masuk kat 2 orang. Boleh? Jadi kita kena buat 5 ni pun dapat 3. X kuasa negatif 1 ni pun dapat 3. No? Jadi dia jadi apa? Dia jadi 5 kuasa 3. X ni akan jadi kuasa berapa? Negatif 1 darab dengan 3. Jadi berapa? Jadi berapa? Negatif 3. Negatif 3. Okey, jadi yang belakang ni pun sama. Jadi kita selesaikan siapa yang kita kena. Okay, jadi yang ni nampak tak confuse sikit sebab ada X lepas tu ada darab kan. Jadi cikgu tukarkan darab ni jadi dot. Boleh? Supaya kamu senang sikit nak nampak. Jadi darab kita boleh tulis dia sebagai dot. Tidak nampak banyak. Okay, X, Y kuasa negatif 4 dia akan jadi apa? X tu akan jadi kuasa berapa? Kuasa negatif 4. X tu akan jadi kuasa negatif 4. Y tu pun akan jadi kuasa Negatif 4. Negatif 4. Okay, jadi kat sini dia ada nombor, dia ada X, dia ada Y. Faham tak? Dia macam A dengan A, B dengan B. Jadi kalau kata nombor dia hanya boleh selesai dengan nombor akan didarabkan dengan nombor, X akan kita selesaikan dengan X, Y kita akan selesaikan dengan Y. Faham tak? Okay. Jadi nombor kita kumpul dulu. Dia ada 2 nombor kan? 5 kuasa 3 darab dengan 4. Okay, yang ni 2 orang dulu. Lepas tu yang ni semua darab dengan bahagi kan? Jadi darab. Okay. Okay, jadi kita tulis X pula. Kita ada X kuasa negatif 3. Lepas tu kita ada apa? Kita ada X. Lepas tu kita ada X bahagi negatif kan? 4. Kita ada X negatif 4 ni. Okay, last kali kita ada Y kan, jadi ni darab lagi. Kita ada Y kuasa 2 dan kita ada Y negatif. Kita ada Y kuasa negatif 4. Alright. Jadi kita selesaikan semua ni satu-satu. Saya rasa cikgu rasa betul kot dapat jawapan dia. Okay. Jadi 5 kuasa 3 darab 4 dapat berapa? $500. 500. Okay, X ni dia ada yang darab. Kalau darab dia jadi apa? Darab jadi apa kuasa dia? 1. Darab kuasa dia kita akan tambah. Kalau bahagi kuasa dia kita akan Tolak. Okay, jadi tolak 3 tambah 1 tolak dengan
Tolak 3 tambah 1 tolak dengan tolak 4. Boleh? Sebab dia ada negatif dah kat dia. Boleh? Tolak 3 tambah 1 tolak 4. Okey, untuk Y pula, Y bahagi kan? Jadi 2 tolak dengan Tolak 4. tolak 4. Okey, selesaikan Nadia. Tolak 3 campur 1 tolak 4 ni dapat apa? Dapat 2. Dapat 2. Jadi tinggal 500 X kuasa 2. Okey, Y kuasa berapa jadi? 6. 6. Okey, dah habislah. Selesai. Okey, betul lah. Jadi kalau kata kita ada banyak-banyak tapi tak apa sebab semua darab bahagi, kita boleh pecah-pecahkan dia jadi sorang-sorang, kita asing-asingkan dia, lepas tu kita susun. Boleh? Faham? Faham. Okey, Syafiqah, last sekali D. Dah? Ready dah nampak soalan? Okey. Okey. 4A kuasa 3 cikgu tulis dulu lah. 4A kuasa 3, B kuasa 2 darab dengan 4AB kuasa 3. 4AB kuasa 3 dalam kurungan negatif 4. Punca kuasa negatif 4. Ada punca kuasa ke? Kuasa cikgu silap. Kuasa. Okey. Macam nak selesai ni? Kita buat apa dulu? Yang 4A kuasa 3, B kuasa 2 tu tulis balik je cikgu. Ini tulis balik je. Belakang ni kita akan darab masuk kan? Belakang tu darab. Okey. Jadi yang belakang tu jadi apa bila kita darab masuk? Kuasa negatif 4 tu kena darab dengan 4 tu juga cikgu. Semua kena darab 4. Situ. 3 orang. 4 kuasa negatif 4. Negatif 4. A kuasa negatif 4. negatif 4. B kuasa negatif 12. Negatif 12. Okey, sekarang ni kita akan kumpulkan nombor dengan nombor, abjad dengan abjad kan? Betul? Okey, jadi kita ada 4 darab dengan 4 kuasa negatif 4. Dapat berapa tu? 4 darab. Dapat berapa? Kalau tak darab pun tak apa. Yang ni asasnya sama kan Syafiqah? Sama. Jadi kita tambahkan. Betul? Jadi 4 kuasa yang kena tambah kuasa apa? 1 tambah negatif. Jadi 1 tolak 4 lah ni. Betul? Okey, jadi A ni pun darab dengan A kan? Yang ni darab semua kan? Semua orang darab kan? Jadi A kuasa 3. Ya. 3 kita akan tulis macam mana? 3 tolak 4. Tolak 4. Kalau B? B 2 tolak 12. 2 tolak 12. Okey, selesaikan untuk tiap-tiap orang ni dapat apa? Empat negatif 3. 4 negatif 3. 3 A negatif 1. Negatif 1. B negatif 10. Negatif 10. Okey, jadi kalau 3 negatif kita kena buat apa? Letak buat pecahan. Letak bawah semua orang. Jadi kita boleh letak dia sekali macam ni. Jadi kamu cuba cek kalkulator. Kalau 4 kuasa negatif 3 letak bawah dia jadi apa? Negatif hilang kan? 4 kuasa. 4 kuasa. 4 kuasa 3. Jadi 4 kuasa 3 tu cikgu nak Syafiqah cek kalkulator. Berapa jawapan dia? 4 kuasa 3. 64. Jadi kita letak dia dalam keadaan nombor bulat. Okey. A ni negatif 1 letak bawah dia jadi apa? 1. Dia jadi A lah. A kuasa 1 kan? Okey, B ni jadi apa? Ya. B jadi kuasa 10. Alright, okey. Ni jawapan akhir dia betul. Okey, pandai. Habis lah A, B, C, D. Okey, nak buat lagi ke dah faham dah? Nak buat lagi ke dah faham dah?
Ikut je cikgu. Ikut cikgu. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 11. Tadi kita start pukul berapa? Pukul 10 Pukul 10 kan? Cikgu rasa kamu boleh buat ni, tapi yang ni baru kot. Mela kita buat sama-sama sebab dia ada cert kan. Mela kita buat sama-sama, dia ada pecahan. Jadi tak susah sangat. Mela cikgu rasa yang A tu kamu boleh buat. Cikgu boleh buat. Tengok siapa lagi. Siapa lagi yang tak jawab? Amira jawab A. Lagi tak cukup orang lah. Cik. Amira. Siapa nak volunteer? Siapa nak jawab? Amira jawab A. Lagi? Saya nak cikgu. Nak? Nadia nak? Aisyah. Aisyah nak? Aisyah nak. Oh Aisyah nak, okay. Sorry, ingatkan Aisyah sebut nama kawan. Okay, Aisyah nak apa? B. Okay, Aisyah. Lagi? Siapa nak lagi? Cepat. Nak suruh cikgu pilih ni? Fakihah lah, cikgu bagi Fakihah. Takut susah ni? Taklah, kamu tukar dia jadi pecahan dia. Ini Fakihah. Yang ni, cikgu pilih seorang lagi Cikgu tak ramai mangsa hari ni, okay. Jadi cikgu pilih Safwatul. Safwatul Okay, Safwatul. Okay, Amirah dulu. Amirah start. First kita buat apa? Kumpulkan asas. Yang ni senang kan? Cuma apa beza dia dengan sebelum ni? Dia ada 2 kat depan dia. Jadi macam mana kamu nak buat tu? Kalau apa ni kita kumpulkan asas je cikgu, lepas tu indeks dia tu kita tambah. Oh, kita kumpulkan asas. 2 ni maknanya 2 darab A kan? Betul, Amirah? Okay. Kita tulis dulu. A negatif 1/3 darab dengan 2 darab dengan A kuasa negatif setengah kan? Dia macam ni kan? Jadi kamu boleh kumpulkan A dengan A, betul? A dengan A kan? Jadi dapat apa tu? A negatif 1/3 tambah negatif 1/2. 1/3 tambah dengan 1/2. Okay, 2 ni 2 lah. 2 ni kat belakang ni 2. Okay, jadi dapat berapa tu? Negatif 5/6. Negatif kuasa A kuasa negatif 5/6. Okay, jadi kalau kata dia negatif, kita kena buat apa? Letak dekat bawah. Okay, jadi dia jadi apa? 2 per A kuasa 5/6. Okay, jadi kita biar je dalam pecahan ya. Jadi jawapan ringkas dalam pecahan tak apa. Okay, betul. Okay, B tadi Aisyah. Dua A kuasa negatif 2 per dengan A kuasa negatif 3/2. Okay, Aisyah first kali buat apa? First kali pecah dulu 2 dengan A tu. Okay, mula pecah dulu 2 dengan A. Kita tulis 2 darab A. Lepas tu bawah ni boleh buat ni atas? Boleh. Boleh, kita tulis bahagilah kan? Bahagi. Bahagi A kuasa negatif 3/2. Okay, lepas tu buat apa? Lepas tu list 2. Salin balik 2 tu. Salin balik. A kuasa negatif 2, lepas tu darab dengan A, lepas tu indeks dia tu kita tolak. Okay, dakwah je tak nak keluar tiba-tiba. Aduh, macam cikgu Salin kat sini tengok. Cikgu rasa dia beku kot. Dia dah tutup. Sekejap cikgu buka balik Kalau dia tutup macam tu, kadang dia hilang tau. Cikgu tengok. Sebab cikgu tak sempat save. Ada tak yang Amirah buat tadi? Tak ada kan? Tak ada. Dia hilang. Yang Amirah buat tadi kita tengok dalam video. Tak apa. Sambung tak apa.
Sekejap cikgu bawa dia keluar. Ni. Aduh. Mana tadi? Okay, sini. Sambung. Okay. B. Cikgu tulis balik tadi. Kat mana dah kita tadi? 2A kuasa negatif 2, 2 darab kan? Bahagi dengan A tolak 3/2. Okay, lepas tu buat apa tadi? Lepas tu yang indeks. Untuk bahagi tu kita tolak. Okay, tolak 2, tolak dengan? Tolak 3/2. Negatif 2 tambah 3/2. Okay, betul, tambah. Okay, jadi berapa dia punya kuasa tu jadi? Dia jadi A kuasa negatif 1/2. Positif, negatif? 1/2. Negatif. Okay, lepas tu last sekali? Lepas tu kita kena buat 2 per A kuasa 1/2 sebab kita nak bagi indeks tu positif. Okay, pandai. Betul lah. Alright. Jadi semua dah faham kan? Senang saja. Okay, Fakihah. C. Tukar kuasa tu. Okay, sekejap cikgu tulis dulu. Sekejap lagi pakai beritahu cikgu lepas dah tukar dia jadi apa. Okay, yang depan ni bila kita tukar jadi pecahan dia jadi apa? Yang ni 2 kan? Ni 2. Okay. A 2/3. 2/3. Okay, yang belakang ni? Darab A negatif 3/2. Okay, pandai. Okay, lepas tu kita buat apa? Tambah. Okay, kita tambahkan kuasa dia. Jadi 2/3 tambah negatif 3/2 dapat apa? Negatif 5/6. A negatif 5/6. Okay, A kuasa negatif 5/6. Jadi kalau negatif kita kena buat apa? Pecahan. Letak dekat bawah kan? Okay, jadi dia jadi apa? 1 per A 5/6. Okay, pandai betul. Okay, last sekali. Safuatul. Safuatul dapat yang panjang. Okay, D. Cikgu tulis dulu soalan dia. A kuasa negatif 1/2. A kuasa 3/2 tambah 2A 1/2 tolak 3A negatif 1/2. Okay, Safatul, first kali buat apa? Oh, tinggi pula A ni. Okay, A ni kat sini. First kali buat apa? Yang A yang kat luar kurungan tu darab.